A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada kuliah kali ini, dan kita terus masuk kepada tajuk hijrah yang sedang kita sambut pada kali ini. Peristiwa hijrah memberikan banyak pengajaran, dan bukan sahaja pengajaran tetapi banyak arahan dan tindakan yang mesti kita laksanakan. Pertama, kita petik sedikit daripada ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan hijrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Sekali lagi, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad, dan orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang menyambut, yang melindungi mereka, iaitu orang-orang Madinah, dan orang-orang yang membantu perjuangan, wa nasaru, yang membantu perjuangan. Ulaika humul mu'minun haqqan, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka keampunan dan rezeki yang mulia. Jadi daripada ayat yang pendek ini, tetapi memberi makna yang sangat besar yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahawa orang-orang yang beriman, dan bukan sekadar orang yang beriman sekadar itu sahaja, tetapi orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad. 3 sekali, 3 in 1. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya dari golongan orang-orang muhajirin. Jadi orang muhajirin, sekiranya mereka ingin menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan, sekiranya mereka ingin menjadi orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya, maka mereka mesti mempunyai 3 ciri ini, iaitu orang yang beriman, kemudian orang yang berhijrah, kemudian orang yang berjihad. Kemudian orang-orang Madinah pula, walladzina awaw wa nasaru. Ini 2 sifat yang mesti ada pada orang-orang Madinah supaya mereka menjadi orang yang benar-benar beriman. Walladzina awaw, dan orang yang memberikan perlindungan. Sebab orang-orang di Mekah, mereka datang sehelai sepinggang, datang kepada satu tempat yang telah establish, ada rumah, ada tanah dan sebagainya, turun-temurun daripada datuk nenek moyang mereka, diwariskan kepada mereka, ini tanah mereka. Dan datang orang yang telah meninggalkan semua harta mereka, tinggalkan selama-lamanya, tanpa mengetahui bilakah mereka akan kembali ke kampung mereka. Ini bukan datang melancong, bukan datang tumpang sekejap, tidak. Mereka tinggalkan harta benda mereka. Sebahagian telah menjadi milik orang. Macam Suhaib Ar-Rumi, dia menyerahkan semua hartanya kepada orang Quraisy untuk mendapatkan kebenaran, dia berhijrah ke Madinah. Jadi orang yang menyambut dan memberikan perlindungan, dan memberikan tempat, dan memberikan negara. Wa nasaru, dan orang yang membantu. Yang membantu orang yang beriman, dan membantu orang yang berhijrah, dan membantu orang yang berjihad. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Kemudian ayat ini masih kekal kepada kita pada hari ini. Adapun manusia-manusia yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah pergi. Rasulullah telah pun pergi ke alam barzakh, sahabat-sahabat pun telah pergi ke alam barzakh. Tapi ayat ini masih kekal, bermakna ayat ini adalah untuk kita. Ayat ini adalah untuk kita.
Sebab ulama mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pengajaran dan arahan dan tindakan daripada Al-Quran adalah daripada umum lafaznya dan bukan khusus sebab turunnya. Bukan sebab ayat ini hanya ditujukan kepada para sahabat dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ditujukan kepada kita. Oleh sebab itu kita mesti pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah, membenarkan Rasul yang diutuskan oleh Allah, membenarkan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada kita, tunduk dan patuh kepada semua yang disebut di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mesti berhijrah. Seperti mana disebut di dalam ayat tadi. Kemudian kita mesti berjihad. Kalau begitu, kalau kita nak menjadi mukmin yang sebenar, kita mesti beriman, kita mesti berhijrah, kita mesti berjihad, supaya kita menjadi orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Persoalannya, adakah umat Islam pada hari ini benar-benar mengamati tiga sifat ini? Mengamati tiga sifat yang ada pada muhajirin, dan mereka merasakan benda ni mesti mereka memiliki sifat tersebut supaya mereka menjadi orang-orang beriman yang sebenarnya. Beriman, ramai orang Islam yang telah mempelajari tentang iman. Berhijrah, apa yang kita nak hijrahkan ni? Besok kita akan baca lagi ayat ni. Siapa yang menghafal ayat ni, dia akan baca dalam solat. Siapa yang tidak menghafal ayat ni, dia tak baca dalam solat, tapi dia dengar. Contohnya macam kuliah pada hari ini. Maka apa yang kita kena buat? Apa yang kami kena buat? Macam mana kami nak berhijrah? Di sinilah pentingnya kita faham kenapa sahabat berhijrah. Maka kita sebutkan lagi sekali bahawa sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah kerana tidak semua amal-amal Islam dapat dilaksanakan di Mekah. Tidak semua ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan, dapat dilaksanakan dan dapat ditunaikan di Mekah. Kerana sebab-sebab yang banyak. Sekiranya mereka hendak solat, mereka boleh solat di Mekah. Tidak perlu berhijrah ke Madinah. Sekiranya mereka nak berpuasa, mereka boleh berpuasa di Mekah. Tidak perlu berhijrah ke Madinah. Sekiranya mereka ingin membayar zakat, mereka boleh membayar zakat sesama mereka. Mana yang susah dari kalangan mereka, maka dia ambil harta daripada yang kaya, dia beri pada yang miskin. Sesama mereka boleh, secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Sekiranya mereka ingin mengerjakan haji, Mekah lah tempat buat haji, tak payah berhijrah ke Madinah. Pergi Madinah kena datang balik 500 km. Tapi sekiranya mereka berada di Mekah, kepada Arafah cuma 25 km sahaja. Oleh itu, persoalannya kenapa mereka hijrah? Jawapannya adalah kerana mereka tidak dapat melaksanakan keseluruhan Islam. Apakah perkara-perkara yang mereka tidak boleh laksanakan ketika sekiranya mereka terus kekal di Mekah? Sekiranya mereka terus kekal di Mekah, apa yang berlaku di luar rumah mereka? Di dalam rumah mereka, mereka boleh solat, mereka boleh berpuasa, mereka boleh bayar zakat, mereka boleh keluar buat haji. Tetapi banyak perkara di luar rumah mereka yang mereka tidak boleh lakukan. Contoh, mereka tidak boleh melarang arak yang berleluasa di Mekah. Orang minum arak, mereka hanya melihat sahaja dan mereka tidak dapat melakukan sesuatu. Mereka tidak dapat mencegah kemungkaran dengan tangan, dengan kuasa. Hanya mereka dapat melihat dan menegur arak itu tak elok dan sebagainya. Allah Ta'ala haramkan, tapi orang akan terus minum arak. Mereka tidak dapat
menghalang ataupun mencegah kemungkaran pelacuran yang berlaku di Mekah, yang sangat berleluasa. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, terdapat 4 jenis pelacuran di Mekah yang tak tergambar, yang tak ada zaman kita. Yang antaranya adalah pelacuran yang seperti biasa yang berada di Malaysia sekarang ni dan di banyak tempat di dunia. Yang kedua, suami sendiri suruh isteri dia pergi kepada kawan dia. Itu pelacuran jenis kedua. Pelacuran jenis ketiga, ramai orang mendatangi seorang wanita. Ini diketahui oleh umum. Dan bila dilahirkan anak, perempuan akan panggil semua lelaki itu 20 orang ke 15 orang ke, dan perempuan tu akan buat keputusan siapakah ayah dia. Lalu diserahkan kepada ayahnya, dan lelaki tersebut mesti mengambil anak tu dan bela sehingga besar, seperti mana semacam anak dia sendiri. Sekiranya dienggan, pemerintah di Mekah akan mengenakan tindakan kepada dia, sebab ini telah menjadi adat dan peraturan. Maknanya, sekiranya sahabat tidak berhijrah ke Madinah, mereka terus kekal di Mekah, mereka boleh solat, mereka boleh bayar zakat, mereka boleh puasa, tetapi mereka tidak dapat mencegah kemungkaran-kemungkaran yang berlaku. Riba berleluasa di Mekah. Itulah sumber bisnes mereka. Di samping perniagaan sedikit sebanyak, tapi banyaknya adalah sistem riba. Yang kaya menindas yang miskin, memberi pinjam, kemudian mengambil dengan jumlah yang lebih besar. Dan banyaknya riba dan harta haram di Mekah ini, sehingga kan apabila mereka ingin membina Kaabah yang telah runtuh sebelum Nabi SAW lahir, ataupun selepas Nabi SAW dilahirkan, dalam peristiwa meletak Hajar Aswad di Kaabah, mereka membina Kaabah yang telah runtuh hanya dapat membina sebahagian sahaja Kaabah dan bukan saiznya yang asal. Ini adalah kerana mereka tidak cukup wang untuk membina Kaabah dengan saiznya yang asal. Sedangkan mereka dalam kawasan perniagaan. Mekah adalah pusat perniagaan. Setiap tahun orang datang, di samping buat haji, mereka berniaga. Dan Quraisy mengambil keuntungan yang berlipat kali ganda. Maka di manakah wang? Kenapa tidak dibina Kaabah dengan saiznya asal? Hanya kerana tidak cukup wang. Jawapannya, tidak cukup wang halal. Jadi orang-orang Arab Jahiliyah, mereka tahu di manakah, apakah wang yang halal dan apakah wang yang haram. Jadi apabila mereka membuat pengumuman Kaabah yang telah runtuh disebabkan banjir dan sebagainya nak dibina semula, kumpullah duit kita, kumpul hanya wang yang halal sahaja. Yang haram jangan hantar, sebab kita nak bina rumah ibadah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Baitullah. Ini bermakna mereka ini mengetahui apakah yang halal dan apakah yang haram. Dan yang halal tak banyak, wang yang halal tu tak banyak. Ini bermakna aktiviti mereka adalah aktiviti haram. Dan sahabat-sahabat, sekiranya mereka tidak berhijrah ke Madinah, mereka tidak dapat mengubah keadaan ini. Mereka tidak dapat membuat peraturan dalam masyarakat yang mengharamkan apa yang haram, yang menghalalkan apa yang halal. Oleh sebab itu mereka berhijrah. Jadi kita kena faham hijrah macam tu. Sebab apa? Balik kepada ayat tadi, Allah Ta'ala menyifatkan orang yang beriman, orang yang berhijrah dan orang yang berjihad adalah sebagai orang-orang yang beriman yang sebenar. Dan ayat ni di depan kita sekarang. Maka kita mesti melihatnya dan kita mesti bertanya, waladina amanu, orang yang beriman, baik saya nak beriman, baik saya beriman sekarang. Wahajaru, dan berhijrah, baik saya nak hijrah macam mana? Saya nak jadi seorang yang beriman yang sebenarnya. Maka dituntut daripada kita bukan berhijrah pindah seperti mana para sahabat, tetapi mencapai objektif hijrah yang telah dicapai oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu objektif hijrah bila mereka berhijrah ke Madinah
mereka dapat menegakkan sebuah negara yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hayat baginda, dan selepas tamat hayat baginda dipimpin oleh sahabat-sahabat, dipimpin oleh orang Islam yang saleh, yang bertakwa, yang beriman, dan yang layak. Itu ciri yang pertama. Negara yang dipimpin oleh orang yang saleh, yang bertakwa, yang layak. Dan yang kedua, negara yang melaksanakan semua peraturan Islam. Itulah matlamat hijrah yang sebenarnya. Maka dituntut daripada kita, sekiranya kita ingin menjadi orang-orang beriman yang sebenar-benarnya, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang yang beriman yang sebenarnya, kita mesti berusaha ke arah mewujudkan sebuah negara yang mempunyai pemimpin yang saleh, yang layak, yang bertakwa, dan yang melaksanakan peraturan-peraturan Islam, hukum akam Islam dalam setiap kehidupan. Itulah hijrah kita. Sekali lagi, hijrah kita adalah sama dengan objektif hijrah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu untuk menegakkan sebuah negara yang mempunyai dua ciri. Pertama, dipimpin oleh orang-orang yang saleh, yang bertakwa, yang layak, yang beriman dengan sebenar-benar iman. Dan yang kedua, yang melaksanakan semua peraturan Islam tanpa terkecuali, yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dua sebab inilah mereka berhijrah ke Madinah, kerana kedua-dua ciri ini tidak ada di Mekah. Apakah dia dua ciri ini? Pemimpin adalah Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab. Bukan dari kalangan orang yang beriman, yang saleh, yang layak. Kemudian ciri yang kedua yang tidak ada di Mekah adalah melaksanakan peraturan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan dan melaksanakan syariat Allah dan hukum hakam Allah. Disebabkan dua sifat asasi dalam sebuah negara ini tidak dapat dilakukan di Mekah, maka mereka berhijrah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka berhijrah bukan untuk solat, sebab mereka boleh solat di Mekah. Mereka berhijrah bukan untuk berpuasa, sebab mereka boleh berpuasa di Mekah. Ayat puasa ketika itu belum turun lagi, tapi kita nak bagi gambaran dekat kita bahawa ayat puasa akan turun, bahawa ayat zakat akan turun, bahawa ayat haji akan turun. Ayat demi ayat akan turun. Syariat akan menjadi lengkap, lama-kelamaan menjadi lengkap. Tetapi syariat-syariat ini tidak dapat dilaksanakan di Mekah, maka mereka berhijrah ke Madinah. Jadi di depan kita, tuntutan di depan kita bukan kita hijrah ambil barang kita pindah, tetapi tuntutan di depan kita adalah memastikan dua objektif hijrah yang kita sambut pada bulan ini tercapai, iaitu negara dipimpin oleh insan-insan yang saleh, yang bertakwa, yang layak. Dan yang kedua, negara kita melaksanakan semua peraturan-peraturan Islam. Negara kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Ini dia objektif dan ini dia makna. Ini dia makna ayat Al-Quran yang turun, yang sekiranya kita ingin menjadi mukmin yang sebenar-benarnya, maka kita mesti berusaha mencapainya. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman, yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang membantu dan orang yang menyediakan perlindungan, mereka adalah orang-orang beriman yang sebenarnya. Maka apa kaitannya dengan kemerdekaan yang juga kita sambut pada bulan ini?
persamaannya 100% dengan kemerdekaan, iaitu umat Islam tiba-tiba didatangi dan dicerobohi oleh tentera salib British. Sebelum itu didatangi dan dicerobohi oleh tentera salib Belanda. Sebelum itu didatangi dan dicerobohi oleh tentera salib Portugis. Jadi apabila mereka menjajah, dua ciri, iaitu pemimpin bukan lagi orang Islam. Pemimpin bukan lagi insan-insan yang saleh, yang bertakwa, yang layak, tetapi adalah orang-orang kafir. Kemudian British telah menukar syariat ataupun peraturan Islam yang diamalkan di tanah air kita dengan undang-undang British. Sebahagian lagi copy paste daripada undang-undang British di India. Dan di India seperti kita tahu dalam sejarah, diperintah oleh Islam juga. Akbar yang agung, kita nampak Taj Mahal, itu semua kesan-kesan pemerintahan Islam yang diruntuhkan oleh British. Jadi British melaksanakan undang-undang sivil di India, menggantikan undang-undang Islam. Jadi di copy paste dan dibawa ke tanah air kita. Ini bermakna dua ciri, iaitu negara diperintah oleh orang Islam, insan-insan yang saleh, yang bertakwa, yang layak, sudah tak ada. Yang ada adalah pemerintah British. Dan yang kedua, pelaksanaan syariat Islam tak ada. British telah menukarnya kepada undang-undang British dan juga undang-undang yang terpakai di tanah jajahannya di India. Oleh sebab itu, ulama-ulama dan mujahidin di tanah Melayu bangkit menentang British. Sebab kita hanya ada dua pilihan sahaja. Sama ada British terus berada di dalam negara kita, maka kita tak dapat melaksanakan Islam sepenuhnya seperti mana para sahabat dan Nabi SAW di Mekah, maka kita kena mencari tanah lain seperti mana Rasulullah mencari Madinah. Maka kita mesti mencari tanah lain. Kita tidak boleh berterusan hanya dapat melakukan solat, puasa dan zakat, tetapi kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Riba berleluasa, maksiat berleluasa, kedai-kedai arak masih terdapat dan sebagainya. Kita tidak boleh hidup macam tu sebagai umat Islam. Dan kita membaca ayat Quran bulan Ramadan, tadarus, innamal khamru ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi dan sebagainya adalah najis, dosa daripada perbuatan syaitan. Jauhilah ia. Itu kalau orang yang berada di rumah dia baca macam tu, dia jauhi. Tapi sebagai pemerintah, kita tak boleh menjauhi macam tu. Kita pemerintah mesti menjauhkan arak dan juga judi daripada masyarakat, bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umat Islam dalam penjajah British, apabila membaca ayat-ayat hijrah, dia ada dua pilihan. Sama ada hijrah ke tempat yang boleh dilaksanakan Islam sepenuhnya, ataupun menghijrahkan British balik ke negara mereka. Hijrahkan British balik ke negara mereka, menghalau. Maka sudah tentulah pilihan, disebabkan ini tanah air kita. Dan sebenarnya sahabat Mekah itu tanah air dia juga, tetapi keadaan begitu sukar. Maka kita buat pilihan apa? Kata nenek moyang kita buat, sama ada kita hijrah ramai-ramai berapa juta masa tu penduduk China tempat lain. Kalau di Indonesia di zaman tu, di Nusantara, di mana ada yang melaksanakan Islam, kita kena hijrah ke sana, mengambil ruh daripada peristiwa hijrah, objektif daripada peristiwa hijrah, ataupun kita menghijrahkan British keluar daripada tanah air kita.
maka bangkitlah gerakan pembebasan. Maka bangkitlah gerakan penentangan. Seperti mana yang kita lihat di Gaza, menentang penjajah. Bangkit ulama-ulama, bangkit pengikut-pengikut, bangkit mujahidin-mujahidin yang banyak sejarah mereka yang kita tak tahu. Tapi yang kita tahu, tiba-tiba British kepanasan dan terpaksa keluar. Bila British kepanasan, dengan mereka mempunyai senjata yang canggih, sedangkan mujahidin-mujahidin Islam di tanah Melayu hanya berbekalkan keris dan sebagainya, sudah tentulah dia bukan sekadar kebangkitan Mat Kilau ataupun kebangkitan Tok Janggut, seorang individu. Mustahil. Dia adalah kebangkitan umat yang faham bahawa mereka mesti melaksanakan Islam sepenuhnya di dalam negara mereka. Dan kamu tidak memerintah dengan Islam, dan kamu pula yang memerintah, bukan insan yang saleh, yang takwa, yang layak, maka kami akan menghijrahkan kamu terlebih dahulu. Kalau kami tak mampu menghijrahkan kamu, wahai British, kami akan hijrah. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala membantu perjuangan kemerdekaan umat kita, umat Islam kita ini. Tak sempat kita berhijrah ataupun kita tak terpaksa kita yang berhijrah seperti mana sahabat-sahabat Nabi, kita dapat berjaya menghijrahkan tentera-tentera British pulang ke tanah air mereka. Ini dia persamaan di antara peristiwa hijrah yang berlaku pada Rasulullah SAW dan sahabat dengan kemerdekaan yang sebenarnya adalah hijrah juga, iaitu hijrahnya tentera British dalam keadaan memalukan mereka, dalam keadaan dihinakan, dan mereka terpaksa keluar daripada negara kita. Jadi kalau kita lihat persamaan ini, kita mesti menilai kembali sejauh manakah kemerdekaan kita mencapai objektif, iaitu negara kita ini diperintah oleh insan yang saleh, yang bertakwa, yang layak. Dan sejauh manakah negara kita melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan semua undang-undang dan hukum hakam Islam di dalam negara. Sebab itu adalah objektif asasi dalam perjuangan kemerdekaan yang telah pun diusahakan dan telah berkorban ramai jiwa yang telah syahid menghalau British keluar daripada tanah air kita. Ini kita mesti bertanya pada diri kita, dan ini mesti kita jelaskan kepada anak-anak isteri kita dan kepada masyarakat kita. InsyaAllah kita akan bertemu di kuliah akan datang. Kita akan kupas lagi berkenaan dengan hijrah dan dengan kemerdekaan. Kita ingat, apabila ulama memilih perkataan merdeka, seperti yang disebut oleh penceramah yang kita dengar, ya, mim ra mer dal ya de kaf alif ka, merdeka, maknanya adalah menurut Rasul. Mim ra menurut Rasul, dal ya dengan yakin, kaf alif kepada Allah. Menurut Rasul dengan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengikut Rasul, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan Islam dan melaksanakan Islam. Tapi kita berdepan dengan British yang mempunyai senjata yang hebat dan sebagainya, yang canggih, yang akan membunuh kita, berlawan dengan keris. Tak, dengan yakin kepada Allah. Allah Ta'ala akan memenangkan hambanya yang berjuang untuk menegakkan agamanya. La aghlibanna ana wa rusuli, aku akan memenangkan aku dan rasul-rasul aku. Jadi perkataan merdeka sebenarnya selari dengan peristiwa hijrah yang berlaku kepada Nabi dan para sahabat. InsyaAllah kita bertemu di minggu hadapan, terus mengupas peristiwa hijrah dan apakah kaitannya dengan
diri kita dan apakah yang perlu kita laksanakan dan bertindak, insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.